Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menjawab dalam masa 10 minit. Terima kasih Timbalan Yang Bertuah. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian untuk bincangkan masalah yang dihadapi oleh kumpulan Bosted dan juga anak-anak syarikat. Berkenaan dengan objektif yang nak kita capai LTAT ni ialah kita nak unlock seperti mana yang diberitahu oleh daripada Tito Wangsa sebagai dana persaraan. Kita tak boleh meletakkan terlampau banyak dana kita dalam suatu sektor ataupun di satu tempat kerana kita nanti terperangkap jika ada apa-apa perkara yang berlaku. Jadi itu sebabnya salah satu daripada intipati kepada penstrukturan semula Mampan 25 yang kita lakukan ialah untuk kita memindahkan berhijrah daripada investment fund kepada retirement fund. Ini kita nak strukturkan semula. Kita dah belajar dah bahawa bila terjadi sesuatu maka badan induknya LTAT itu terperangkap. Masalahnya di Bosted ya. Jadi Bosted itu kita bawa ke menjadi sebagai private company adalah kerana untuk kita menghindarkan daripada terpaksa membuat apa yang dipanggil sebagai impairment timbalan betul ya, kerana harga pasaran dia, harga saham dia amat rendah dibandingkan dengan harga net asset value dia. Jadi kalau kita tak membuat impairment yang bernilai berbilion ya, lebih daripada 1 bilion untuk kita impair dalam akaun kita, kerana pihak audit ataupun audit luaran kita tidak berkompromi untuk menandatangani kita punya akaun jika kita tidak buat impairment. Ini terpaksa kita berhentikan musical chair tersebut di Bosted Holding. Jika tidak, LTAT akan terpalit dan LTAT terpaksa pula account for impairment yang ada dalam Bosted Holding dan menyebabkan LTAT tidak akan mampu ataupun tidak boleh bayar dividen untuk lebih kurang 10 tahun. Dan dia akan menjadi juga apa yang dipanggil sebagai domino kepada pemegang-pemegang saham yang lain, terutamanya rakan sekutu, syarikat sekutu iaitu Affin Bank. Kerana Affin Bank juga expose kepada pinjaman yang banyak yang diberikan kepada Bosted. Itu satu dah selesai ya. Sekarang ni Bosted Plantation. Masalah ni berlaku timbalan betul disebabkan oleh dasar apa yang dibuat dulu iaitu kitchen sinking yang dibuat pada ketika itu. Apabila provision secara besar-besaran dilakukan ke atas semua anak-anak syarikat di Bosted. Bila ini dilakukan, maka harga saham anak-anak syarikat yang disenaraikan di dalam Bursa Saham Kuala Lumpur pada ketika itu jatuh merudum ya. Kerana dia terpaksa buat provision yang besar dan syarikat mengalami masalah. Ya Muhammad Remau, sikit saya terlupa nak tanya. Bosted ni ada tak sinking fund dia kalau anything happen dalam keadaan crucial? Sinking fund kalau saya tahu apa sinking fund ada tak? Selalunya semua JLC kerajaan dia ada sinking fund termasuk Petronas apa semua. Saya tak cakap pasal sinking fund. Saya tanya aja. Ada tak sinking fund daripada masa dia mula ditubuhkan sampai sekarang? Kita tak ada sebagai syarikat sinking fund, kita ada reserve ya. Kita cakap pasal reserve, kita cakap pasal cash flow. Kalau syarikat, we don't have so-called as sinking fund ya. Tak apa. Jadi tidak ada ya, sebenarnya tidak ada. Kita kalau ada reserve lah ataupun apa yang kita panggil sebagai return earning ya. Return earning. Kalau tak ada dia punya return earning tu maknanya reserve kita tak ada, maka dia sama ada dia akan negatif ataupun positif lah. Kita punya cash flow dan juga kita punya balance sheet akan sama ada merah ataupun when come to the red nanti kalau kita dah jadi insolvent. Jadi kita tak ada ya. Jadi kita kena faham lah ya. Berkenaan dengan setuju dengan Titi Wangsa, kita tak boleh terperangkap di dalam satu keadaan situasi di mana pelaburan kita terlampau banyak diletakkan dalam satu tempat. Jadi ini yang nak kita buat. Betul? Kita nak keluar daripada perangkap ini ya, LTAT. Nak diselamatkan ni LTAT dulu. Dan LTAT dalam keadaan yang selesa sekarang. Dia punya reserve pun bagus.
Tetapi kita ada reserve policy kita tidak mahu melebihi daripada 5% daripada pemodalan kita kerana kita tak perlu reserve yang besar. Dan baru-baru ini membayar dividen kepada LTAT oleh Bostit tidak menggunakan dia punya return earning tetapi menggunakan keuntungan daripada operasi. Jadi ini satu yang mula dah baik. Tetapi dia punya business model yang dilakukan oleh grup ini, Puan Timana betul, ialah borrowing semua di peringkat Bostit Holding. Bostit Holding akan meminjam daripada institusi keuangan dan dia akan buat subordinate loan ataupun shareholders loan kepada anak-anak syarikat dia. Bostit Holding tu sendiri tidak ada bisnes yang menjana pendapatan. Pendapatan dia itulah anak-anak syarikat. Tetapi apabila anak syarikat mula bermasalah, Bostit akan menjadi masalah kerana LTAT mengharapkan Bostit membayar dividen kepada LTAT, tapi bila Bostit dah masalah kerana anak syarikat bermasalah, jadi dia menjadi sebagai satu domino lah. Jadi betul. Ini, Saya setuju, Menteri. Bila Bostik diambil private dulu, jadi kita mengharapkan anak-anak syarikat Bostik itu start bagi dividen. Tapi macam Pharma Niaga, they used to make 100 million, 80 million. Tak boleh bagi sebab kena buat provision pasal vaksin. Pasal vaksin dia beli sampai 500-600 juta, tak pakai. Sampai expired dan lepas tu kena buat impairment. Bila kena buat impairment, syarikat yang kita anggap lebih kurang macam blue chip, macam Pharma Niaga, end up jadi PN17. Jadi dah lah Bostik dah sakit. Anak syarikat yang profitable pun korang load semua vaksin-vaksin ni dulu. Akhirnya kena buat impairment. Dah dia PN17. Lepas satu masalah, nak kami pula yang ini. Bostik Plantation. Mana ada orang buat plantation company, ada 98,000 hektar. Ada pula 46% pokok dah 25 tahun. Bermakna duit yang kita buat ni, kita make profit tu hari, patutnya kena buat replanting gradually. Kalau dah 46% total daripada 98,000 hectares nak kena buat replanting one go, that's another $1 billion. Macam mana, Menteri? Saya tahulah Menteri tengah pening ni. tak ada pening itu betul. Saya buat kerja, I'm very focused in what I'm doing dengan izin. Tetapi kita perlu unlock satu-satu. Kita tak boleh lihat sebagai keseluruhannya. Satu-satu kita buat. Pharma Niaga tak ada isu. Pharma Niaga satu syarikat yang untung. Tetapi disebabkan oleh one go impairment yang terpaksa kita buat. Kerana kita telah berunding dengan auditor tak mahu tanda tangan jika kita tak buat 100% impairment ataupun provision yang bernilai lebih kurang 600 juta. Kerana betul tadi Pendang kata kita buat perniagaan dulu masa kita beli vaksin pertama Sinovac tu untung. Tetapi ini greed je untuk beli kerana pada ketika itu kerajaan juga menyuruh ataupun minta kita membeli lebih lagi vaksin kerana adanya apa ni panggil supaya booster, orang yang ambil Sinovac akan ambil Sinovac untuk sebagai booster. Tetapi dianya tak berjadi dan akhirnya rakyat Malaysia tak nak ambil booster, maka terperangkap lagi lah vaksin yang begitu banyak dibeli atas asas permohonan daripada pihak-pihak tertentu daripada kerajaan, maka vaksin pun dah expired, kan kita tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak pulang. Jadi kita terpaksa juga buat provision on the account. Puan Timbalan betul. Pak Menteri, saya ada satu lagi lah untuk pengajaran masa depan. Minta Yang Mohd Menteri kita beri perhatian khusus kalau kita tak nak lagi jadi perkara-perkara yang seperti yang telah terjadi, seperti mana pembelian radar. Saya ada maklumat, kalau Menteri nak saya boleh bagilah lepas ni. Pembelian radar kepada Thales ni pun kita minta supaya review balik dia punya perjanjian letter offer apa semua. Kita tak nak lagi dah ni gajah-gajah putih ni berlaku, menyebabkan dia kesan keseluruhan kepada integriti kita, yang rating rasuah kita semakin teruk sekarang ni. Ini memalukan kita. Saya minta tu lah, yang tu saya minta sungguh-sungguh ni, yang syarikat Thales yang kita beri ni ada masalah di Perancis dan dia juga tak boleh masuk di negeri India kerana
di negara India kerana dia ada isu rasuah kepada maintenance MIG 2000 di negara India sekarang sedang dalam siasatan. Jadi saya minta kita review balik rekod-rekod syarikat yang kita beri ini berkenaan dengan pembekalan radar kepada tentera udara di Malaysia. Ini keselamatan negara. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya ada banyak soalan-soalan yang saya kemukakan tadi. Nampak masa tak ada. Kalau boleh Yang Berhormat Menteri dapat menjawab secara bertulis. Ya, cuma sikit saja yang Titiwangsa ada bangkitkan isu replanting. Saya tahu kelapa sawit kita banyakkan dah umur dah lebih 20 tahun. Apakah kita mempunyai masalah untuk mempunyai masalah kewangan untuk buat penanaman semula? Itu saya nak tahu. Soalan tambahan sedikit pasal replanting juga. Tadi Yang Berhormat Menteri kongsikan bahawa pihak Boosted dan LTT akan lakukan pinjaman yang berjumlah 2 bilion ringgit. Persoalan pertama susulan, adakah pinjaman itu akan disertakan sekali dengan government guarantee? Yang kedua, adakah replantation cost yang sebelum ini patut dibiayai oleh pihak KLK kini turut akan diserapkan dan akan disertakan sekali dalam kos pinjaman 2 bilion ini? Or is it separate, 2 billion plus 600 million? Terima kasih. Berkenaan dengan, dah lupa dah pendak kata tadi. Tellers tu kita akan lihat semula. Soalan-soalan tu saya tahu tak sempat nak jawab. Mohon secara bertulis. Dan saya tanya tentang isu replanting tu. Adakah kita mempunyai masalah kewangan menyebabkan kita terpaksa nak jual plantation, terpaksa jual sebab kita tak ada duit untuk replanting, untuk penanaman semula. Ya, replanting ni memakan belanja amat besar, Puan Dipertua, dan dia memang keadaan kewangan memang ketika itu adalah tidak baik untuk dan tidak mencukupi untuk kita buat. Tapi dia sebenarnya ialah isu berkenaan B-Plan ini adalah untuk kita supaya Borstit dapat memulangkan semula ataupun LTAT mendapat semula segala modal yang telah pun diletakkan dalam Borstit. 3.3 bilion banyaknya jika kita buat tempoh hari. It was done, dia dibuat oleh pihak independen, dibuat oleh merchant banker, investment banker, dan telah pun dibuatkan tender terbuka. Ada 15 semuanya yang telah dijemput untuk membuat tender. Kita tak boleh tak kata pula mengapa kita bagi kepada penanda nombor 3, nombor 4. That's not a good corporate governance. Dalam kita nak menjual sesuatu, kita akan bagi kepada penanda yang tertinggi. Itu saja. Ya. Jadi itu tak boleh kita nak salahkan sesiapa. Ini dibuat dengan telus oleh pihak investment banker, RHB Bank dan juga MIDF Bank. Semua kita telah pun lantik untuk mereka mengendalikan pembidaan terbuka ini. Dia terbuka, kita jemput semua. Bukan kita tak jemput, tuan-tuan betul, kita jemput semua. Tetapi pembida-pembida ada yang tak masuk, tak balik dan tak mahu participate. Ya? Ada yang tak mahu balik untuk membida, ada pula yang membida terlampau rendah. Maka kita menerima, ataupun bukan kita punya advisor memberikan ke pembida yang tertinggi. Itu memang good corporate governance. Kita tak boleh persoalkan itu. Tangga batu minta apa ni? Tetapi Yang Berhormat. Datuk Petua, tunggulah saya nak sekejap. Sebab dia ada mandat I've given Bumi you Putera a lot dalam already. B-Plan ni. Aset Bumi Putera tu. Jadi kalau kata kita bida untuk siapa saja terbuka Itu tu. consideration lain. When we are in the corporate world, dia jangan campur-campur adukkan politik. Lagi satu dengan ni, corporate. Menteri, boleh saya jawab. Dia bila public listed company ni, as long as kita masih memegang Bumi Putera equity, minimum selalu kalau mana-mana approval pun, dia akan pastikan mesti ada minimum 30% kalau nak lulus. Tapi yang saya tahu dalam Borstit Plantation ni, dia bukan Malay Reserve. Dia some of the plantation tu dia memang tidak ada Malay Reserve. Dia open title. Some of them lease, some of them freehold. Yang saya tahu, kalau apa-apa transaction, dia mesti ada Bumi Putera punya participation. So Borstit tu kalau dia pegang 30%, lebih daripada 30%, that is considered already Bumi Putera punya participation. Begitu je macam syarikat-syarikat PNB ni. Ada juga sama-sama ada syarikat PNB ni, dia tak kontrol semua, tapi dia kontrol 30%, dia merupakan Bumi Putera punya participation. Menteri. Yang Berhormat Menteri, sila ringkaskan. Saya ringkaskan itu, Terima kasih betul. Tadi ada yang bertanyakan apakah pulangan daripada government punya apa orang kata bail out. Kita sebenarnya kerajaan tidak memberi cash kepada LTAT. Kerajaan cuma memberikan
letter of comfort kepada LTAT ataupun untuk kita membuat kita punya GO, meneruskan GO tersebut, kerana Securities Commission akan mahu minta what is your fund punya keadaan. Jadi kita ada letter of comfort, itu sudah memadai untuk kita meneruskan GO kita terhadap minority shareholders. Dan government guaranteed untuk LTAT pergi memohon pinjaman daripada bank-bank komersial untuk segera, sebab kita memerlukan banyak dalam masa terdekat timbalan ini betul. Jadi kalau nak buat secara biasa pun kita terpaksa buat macam-macam, ya. Dan dia punya interest rate antara pinjaman yang berasaskan kepada government guarantee ini dia rendah. Jadi dia tidak membebankan LTAT. Dan kita masa 5 tahun, kita terpaksa akan memulangkan ataupun kita bank guarantee itu cuma berusia 5 tahun saja. Jadi lepas tu nanti tak ada lagi. Dan hutang ini di LTAT yang meminjam, bukan kerajaan bagi cash bailout kepada LTAT. It's not a bailout per se. Bailout cuma kepada syarikat yang telah muflis. Bostit ataupun LT belum muflis lagi. We are still there. Kita kuat lagi. Tapi kita nak buat penstrukturan semula. Kerana kita buat tempoh hari disebabkan, betul lah, the management have done their part. Tetapi saya juga cakap dalam ini, selepas pendang tanya saya, macam tanya saya, have not come to the minister punya level yet. See? Not to be so unduly worried pada ketika itu kan. So we have done because of national interest, all this kind of thing. Dengan izin lah, ya. So now kita terpaksa meneruskan kerana kita katakan tadi, untuk kita pastikan the principle of orang kata to protect kita punya interest minority shareholders. Menteri, Nanti kalau tidak, nanti LTAT terdedah pula ataupun Bostit terdedah pula dengan saman-saman litigation dengan minority shareholders, because minority shareholders there's an offer $1.55. Why you stop it? So this kind of thing kita perlu ambil kira supaya tidak mendedahkan Waima, Bostit ataupun LTAT. Ya, kita nak buat. Okey. Selepas ini akan ada fasa penstrukturan. Macam mana kita nak perbetulkan semula balance sheet kita. We have a very good balance sheet, but we have cash flow problem. Cash flow ni yang paling tua is macam darah dalam badan kita. You can be very healthy, pendang hari ni tegap, tapi besok pagi kena leukemia, dia mati. Minta sini. Ya? Masa Because sudah darah penting di dalam badan kita. Khalas, mafi muskilah. Tak ada masalah. Menteri. Masa sudah Menteri, tamat, Menteri. Betul, betul. Jawapan Jadi abang. ini bukan bailout, ya. This is not a pure bailout. Bailout is only given ataupun dibuat ke atas syarikat yang telah muflis. Kita belum muflis lagi. Kita banyak harta, 4 billion mak kata semua. We are very strong. Tapi kita nak menstruktur semula supaya melepaskan LTAT yang terperangkap dalam keadaan dana persaraan tetapi bertindak seolah-olah sebagai dana investment. Ya? Kita tak mau, sebab kita nak supaya kita punya solvency ratio kita mesti berada atas 100% dan kita punya liquid asset mesti lebih pada 60%. Itu kita punya aim sekarang. Tapi sekarang kita punya liquid asset rendah bawah pada 20%. If anything happen, kita in trouble. Kita tak boleh nak orang kata nak tunai tak ada. Sebab kita tak illiquid. We are very illiquid. Jadi Datuk betul lah, nanti yang lain-lain tu saya jawab dalam Menteri, sikit Menteri. Masa Boleh sudah sikit? tamat. Ah, Masa dah, sudah tamat. Saya Menteri guna bagi. peraturan 37.2 Tak, Menteri bagi. supaya tidak Menteri meminta bagi. penjelasan. Menteri bagi. Tapi saya tak bagi, sorry. Saya nak tanya pasal Saya corporate. tidak bagi peraturan mesyuarat 37.2. Boleh?